Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ثم أما بعد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini di bulan Rajab, yang merupakan salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita dan Allah masih lagi berikan keizinan kita untuk berada pada bulan yang penuh kemuliaan ini, dan Allah izinkan kita malam ini untuk meneruskan pengajian kitab At-Taqrirat As-Saniyah fi Halli Al-Fadhil Manzumah Al-Baiquniyah, kitab yang mensyarahkan Manzumah Baiquniyah dalam ilmu mustalah hadis yang disyarahkan oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu taala, yang mana menghuraikan kitab manzumah yang dikarang oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhihima wa talamidatihima wa qurra'i sa'iri musannafatihima wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Baik. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung kepada majlis yang ke-44. Setelah pada minggu lepas telah kita menghuraikan tentang hadis mudallas, maka malam ini kita akan sambung perbahasan satu nau daripada ilmu mustalah hadis, iaitu disebut sebagai hadis asyadz. Hadis asyadz, hadis yang disebut sebagai hadis syadz, hadis yang berlakunya percanggahan dengan pengriwayatan yang lebih kuat ataupun lebih thiqah, lebih kuat daripada perawi yang thiqah tersebut. Baik, jadi insya-Allah seperti biasa, sebelum kita meneruskan pengajian atau bacaan daripada kitab At-Taqrirat Saniyah ini, marilah sama-sama kita mengulangi hafazan Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini daripada bait yang pertama sampailah kepada bait yang ke-21 yang malam ini kita akan huraikan insya-Allah. Baik, qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah وكل واحد أتى وحاده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط
وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. طيب, alhamdulillah selesai kita membacakan bait sampai bait yang ke-20 21 tentang hadis syadz, dan juga disebut sikit tentang hadis maqlub yang disebutkan ada dua kisim, dua bahagian yang nanti insya-Allah kita akan huraikan pada majlis yang seterusnya nanti insya-Allah. Dan malam ni kita akan fokus kepada hadis syadz sahaja malam ni insya-Allah. Baik, kalau kita lihat pada nazam ini, kita dah masuk kepada bait yang ke-21 malam ni insya-Allah. Dah 21 dah, yang mana kita akan habis bait yang ke-34. Jadi dah tak banyak dah untuk kita selesaikan kitab Manzumah Baiquniyah ni melalui bacaan kitab At-Taqrirat Saniyah ini. Maka bait yang ke-21 setelah dibincangkan tentang hadis mu'dal, hadis mudallas, yang ada dua bahagian yang telah kita huraikan dalam dua majlis sebelum ini, maka nazim menyebut tentang perbahasan hadis syadz. Hadis syadz, maka disebutkan oleh nazim rahimahullahu ta'ala wa ma yukhalif thiqatun. Wa ma yukhalif thiqatun, dan hadis yang yukhalif, yang menyalahi akan perawi yang thiqah, rawi thiqatun, perawi yang thiqah, fihi, pada sanad ataupun matan hadis, yang mana menyalahi akan al-mala, menyalahi akan sejumlah ramai perawi yang thiqat yang lain, ataupun perawi yang lebih ahfaz ataupun adbat, lebih hafiz dan lebih dhabit daripada perawi yang menyalahi tersebut, maka dia disebut sebagai fasyadz. Maka hadis tersebut disebut sebagai hadis yang syadz. Cuma di sini disebut syadz, takhfif secara ringan sahaja, kerana sebab untuk meraihkan wazan. Maka asalnya syadz, alif lam shin alif zal, maka zal itu ada tasydid di situ, syadz. Nanti kita akan huraikan dari segi lughahnya selepas ini. Wal maqlubu qismani tala, dan hadis al maqlub, maka ada dua kisim yang menuruti selepas hadis syadz. Selepas perbahasan hadis syadz, maka datanglah pula perbahasan hadis maqlub yang ada dua kisim, dua bahagian. Baik, itu kalam nazim rahimahullahu ta'ala. Baik, kita tengok kepada syarah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Taqirat ini. Baik, jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa ma yukhalif rawin thiqatun ay adlun dhabitun fihi, ay fil hadis, iaitu dan hadis yang menyalahi akan perawi yang thiqah, iaitu perawi yang adil dan dhabit, fihi, padanya, yakni pada hadis, yakni pada hadis, iaitu pada matan hadis ataupun pada sanad hadis, biziyadatin aw nuqsan, maka percanggahan riwayat hadis daripada seorang perawi yang thiqah, yang adil, yang dhabit itu,
maka menyalahi pada sanad hadis ataupun matan hadis yang mana percanggahan itu disebabkan ziyadah pertambahan pada sanad hadis ataupun pada matan hadis ataupun au nuqsan ataupun pengurangan kepada matan hadis ataupun pengurangan kepada sanad hadis. Yang mana mukhalafah ini, pengriwayatan hadis daripada perawi yang thiqah ini menyalahi ataupun bercanggah dengan pengriwayatan al-mala, iaitu ay al-jama'at al-thiqati fima rawahu, menyalahi akan sejumlah ramai perawi-perawi yang thiqah, al-thiqat jamak kepada thiqah, fima rawahu, terhadap apa yang mereka telah riwayatkan hadis tersebut. Jadi hadis syadz, mukhalafah, berlakunya percanggahan dari perawi yang thiqah menyalahi akan perawi-perawi thiqat ramai yang lain terhadap apa yang mereka riwayatkan. Au man huwa ahfazu au adbab, ataupun perawi thiqah tersebut menyalahi akan pengriwayatan daripada seorang perawi yang lebih ahfaz, yang lebih hafiz, yang lebih kuat hafazannya, adbab, yang lebih kuat dia punya dhabitnya, ingatannya, penjagaannya kepada hadis tersebut berbanding dengan perawi yang thiqah yang biasa tadi. Maka dia menyalahi akan perawi yang lebih thiqah. Mungkin seorang saja perawi yang lebih thiqah daripada dia. Ma'a adami imkanil jam'i, berserta dengan tidak boleh untuk ataupun berserta tidak mungkin boleh untuk menghimpunkan percanggahan antara kedua-dua riwayat tersebut. Ma'a adami imkanil jam'i, maka tak boleh nak dihimpunkan percanggahan antara kedua-dua hadis tersebut. Bagaimana? Bi an yalzamu min qabulihi raddu ghairi. Dengan gambaran yang bagaimana? Bi an yalzamu, maka bila mana tak boleh dihimpunkan, wadzalika, dan demikian tak boleh himpun antara kedua hadis tersebut dengan gambaran bahawa yalzamu min qabulihi raddu ghairihi. Mana kalau tak boleh himpunkan kedua riwayat tersebut, maka seolah-olah kita kena berpegang kepada satu riwayat dan raddu ghairihi, maka perlu pula menolak satu lagi riwayat yang bercanggah tadi. Itu sedikit terjemahan pada syarah ataupun kalam syarih yang disebutkan oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala. Baik, mari kita sama-sama untuk memahami akan kalam syarih rahimahullahu ta'ala ini satu persatu untuk kita lebih jelas. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka bila sebut tentang hadis asyadz, hadis asyadz ini termasuk dalam perbahasan ataupun nau' ataupun qisim yang ke-21. Kebetulan kita bait yang ke-21, maka nau' yang kita nak bincangkan malam ini ialah nau' yang ke-21 dalam perbahasan manzumah baiquniyah ini, iaitu sebagai hadis asyadz. Hadis asyadz maka dibaca dengan tasydid sebenarnya. Asyadz yang saya sebutkan tadi, alif lam shin, shin tu ada tasydid, alif dan juga zal dengan tasydid, itu asal sebutan asyadz. Asyadz dari segi lughah, kalau kita rujuk kepada kitab Lisanul Arab, maka disebutkan oleh para ulama kepada kita sebagai al-munfarid anil jumhur, iaitu mereka yang al-munfarid, orang yang bersendirian, al-munfarid, yang bersendirian, yang berseorangan, anil jumhur, daripada sejumlah ramai kelompok jumhur, majority. Maka orang yang berasingan, yang bersendirian ini dipanggil syadz. Kan kita kata syadz ni pelik, kan, syadz pelik. Maka pelik ini, maka dia berbeza dengan ramai jumhur yang lain. Itu panggil syadz dari segi lughah. Al-munfaridu anil jumhur ataupun al-munfarid anil jama'ah. Maka seorang dia itu berbeza dengan sekumpulan ramai orang yang lain. Itu dipanggil asyadz dari segi lughah. Kemudian
Dan itulah disebutkan dalam sebutan syadza yashudzu, dibaca dengan dhammah shin, syadza yashudzu. Dan juga boleh dibaca dengan baris bawah, syadza yashidzu, syadza yashidzu. Yang ini telah kita sebutkan juga dalam suatu perbahasan pada bait berkenaan dengan hadis sahih yang disebut awalu has-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al. Ada juga yang dibacakan yushidza aw yu'al. Namun Syekh Hasan Al-Mashhad rahimahullah taala mentarjihkan bacaan wa lam yushadza aw yu'al. Baik. Jadi syadza yashudzu ataupun yashidzu syudzuzan. Hadis syuz dipanggil hadis syudzuz, hadis yang adanya syadz, berlakunya mukhalafah, percanggahan pengriwayatan rawi yang thiqah dengan perawi yang lebih thiqah daripada dia, ataupun lebih ramai perawi yang thiqah daripada dia. Maka idzan farada, bila disebut dia tu bersendirian, maka dipanggil sebagai syadz. Baik. Dan dari segi istilah para ulama hadis, maka ini diisyaratkan oleh Nazim rahimahullahu taala dalam manzumah ini, disebutkan wa ma yukhalif thiqatun fihil mala. Itulah ringkasan ataupun kunci untuk memahami tentang hadis syadz, iaitu wa ma yukhalif. Ada para ulama menyatakan wa ma di sini ialah isim syarat, isim syart, yang mana jawabnya ialah fasyadzu. Itu jawab syarat dia. Fasyadz ay fal hadithu asyadz, ataupun hadis yang itu dinamakan sebagai hadis asyadz. Jadi wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala, iaitu hadis yang mana menyalahi. Ini diuraikan oleh syarih rahimahullahu taala. Maksud wa ma yukhalif, wa ma ay al-hadis yang mana yukhalif rawin thiqatun, iaitu hadis yang mana perawi yang thiqah yukhalif, menyalahi ataupun bercanggah pengriwayatannya. Bila disebut rawi thiqatun, perawi yang thiqah, kan, perawi yang thiqah, maka thiqah ini maka dihuraikan oleh syarih rahimahullahu taala sebagai adlun dhabitun. Disebut perawi yang thiqah, maka perawi yang bersifat adil dan bersifat dhabit, adil dan dhabit. Ini telah juga kita bincangkan bila kita membahaskan tentang hadis sahih. Awaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al, yashudza wa lam yushadza aw yu'al, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kita telah huraikan sebelum ini, namun kita cuba ulang balik. Bagaimana disebutkan sebagai thiqah ini, disebut rawi al-thiqah, diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, maka thiqah disebut sebagai al-mu'taman. Al-thiqah dari segi bahasa ialah al-mu'taman, iaitu mereka yang dipercayai, mereka yang yang dipercayai, yang mu'taman, yang mendatangkan rasa aman, mendatangkan rasa selamat, al-mu'taman. Dari segi istilah para ulama, maka disebutkan sebagai mereka yang terhimpun padanya man, huwa man jama'a bainal adalati wa tamamid dhabti wal itqan. Segi istilah disebut perawi yang thiqah, maka perawi yang thiqah itu bermaksud perawi yang terhimpun padanya sifat-sifat apa? Al-adalah, bersifat adil, dan juga tamam ad-dhabti, bersifat dhabit yang sempurna, wal itqan, dan sangat teliti dalam pengriwayatan hadis, dalam dia mendengar dan menyampaikan, dalam dia tahammul dan juga ada menyampaikan hadis tersebut. Bahkan al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam kitabnya Al-Muqidhah bahawa disyaratkan tushtartu al-adalatu firrawi kasyahid, maka disyaratkan keadilan pada perawi sama seperti seorang saksi. Seorang saksi nak menjadi saksi mesti kena bersifat adil, maka perawi hadis juga disyaratkan benda yang sama, kena adil. Namun wayamtazu, namun
syarat adil bagi perawi hadis lebih lagi syaratnya ataupun lebih lagi istimewa berbanding dengan syarat syahid, saksi, iaitu apa? As-siqatu bid-dhabti wal-itqan. Maka dia siqah, dipercayai dari segi dhabitnya, kekuatan hafazannya, dan itqan, ketelitiannya dalam mendengar dan meriwayatkan hadis. Maka sekiranya sekiranya disandarkan kesemua itu dan ilmu-ilmu tersebut wal ikthar, dan banyak dalam dhabitnya, dalam itqannya, maka dia disebut sebagai hafizun. Kalau dia mengatasi bukan setakat hanya thiqah, dhabit dan itqan, tapi dia lebih daripada itu, maka disebut sebagai hafiz, sebagai hafiz. Dan sebab itulah kalam ataupun istilah thiqah, fulanun thiqatun. Tadi perawi yang thiqah, perawi yang disifatkan sebagai perawi yang thiqah. Di sana juga ada sifat yang diberikan kepada perawi hadis, fulanun thiqatun. Disebut fulanun thiqatun, maka fulanun thiqatun itu, maka thiqah di situ ialah merupakan salah satu lafaz daripada lafaz ta'dil dalam mana para ulama dalam nak menyokong akan perawi-perawi hadis yang makbul, yang diterima pengriwayatannya, maka disebut sebagai fulanun thiqatun. Maka dia merupakan martabat yang pertama dalam martabat ta'dil di sisi para ulama. Antaranya ialah Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, anak kepada Imam Abu Hatim Ar-Razi, telah kita sebut pada majlis yang lepas. Dan juga Ibnu Salah, dan juga di kalangan Imam An-Nawawi disebut fulanun thiqatun. Maka ini martabat yang pertama di sisi Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Imam An-Nawawi, dan juga Imam Ibnu Salah. Namun menurut Imam Az-Zahabi, Imam Iraqi berada pada martabat yang kedua. Martabat yang pertama disebut sebagai mungkin thiqatun dengan lafaz takkid ataupun awthaq, kan? Dan juga martabat yang ketiga menurut Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan juga Imam As-Suyuti berada pada martabat yang ketiga. Dan perawi yang disifatkan dengan sifat thiqah, fulanun thiqatun, maka berada pada martabat yang keempat menurut Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Dan kesemua perawi-perawi hadis yang disifatkan dengan thiqah ini, kesimpulannya di sisi para ulama jarh wa ta'dil, maka hadis tersebut yuhtaj, maka dijadikan sebagai hujjah hadis tersebut bagi perawi-perawi yang disifatkan dengan sifat thiqah ini. Dan dia termasuk dalam ahli maratib ta'dil, yang mana disebut sebagai makbulah, hadis yang diterima. Baik, itu disebut sebagai thiqah. Maknanya mukhalafah. Hadis syadz ialah hadis yang mana perawi yang thiqah, yang sifatnya adil dan juga dhabit. Dan adil pun telah kita suraikan sebelum ini. Adil ini adalah syaratnya mestilah Islam, baligh, akal, mestilah selamat daripada sebab-sebab fasik, as-salim min asbabil fisqi, dan juga khawarimil muru'ah, sebab-sebab yang boleh meruntuhkan maruah dia. Dan juga bersifat dhabit, disebut siqah, adil, dan juga dhabit. Dhabit ini hafazan, kekuatan hafazan. Hafazahu bil hazmi, dia menghafaz dengan penuh cermat ataupun teliti, dengan kukuh, bil hazmi ataupun hizam, kan, hizam tali pinggang, maka mengukuhkan pakaian kita dengan tali pinggang. Maka disebut dhabit, dhabt, maka dia menghafaz dengan penuh penjagaan dan juga kemas, dihafal dengan penuh kemas. Baik. Dan dari segi istilah disebut dhabit ini, kata para ulama, iaitu mereka yang mana tuwafiq riwayatuhu riwayat as-siqat ad-dhabitin. Mana
Pengriwayatan perawi yang dhabit ini bertepatan, menyamai dengan pengriwayatan daripada perawi yang thiqah, yang ramai dan dhabit. Yang ramai ni dari segi lafaznya ataupun dari segi maknanya, secara ghalib kebiasaannya. Bila perawi yang thiqah ini, perawi yang dhabit ini menyamai dengan pengriwayatan perawi thiqat yang dhabit yang ramai tadi, maka pengriwayatan perawi yang dhabit ini dikata sebagai perawi yang dhabit lah. Ataupun dengan bahasa yang mudah disebut sebagai al-hafiz al-mutayaqiz. Seorang yang hafiz, yang mutayaqiz, yang sedar, yang berhati-hati dalam pengriwayatannya. Dan disebut fulanun dhabitun, sifat dalam ilmu jarh wa ta'dil disebut fulanun dhabitun, maka dhabitun itu juga salah satu lafaz dalam martabat yang keempat, dalam martabat ta'dil di sisi Imam Al-Hafidh As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Dan perawi yang disifatkan dengan fulanun dhabitun, maka disebut oleh para ulama yasluh hadithu ahli hadhil martabah lil-ihtijaj bih. Maka yasluh, boleh hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang disifatkan dengan sifat dhabit ini, maka yasluh, baik untuk diguna untuk berhujjah dengan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh perawi yang disifatkan dengan sifat dhabit tersebut. Baik. Jadi bila sebut thiqatun, maka dia maksud adalah adlun dhabitun. Adlun dhabitun. Baik, jadi syarah menyebutkan wama yukhalif rawin thiqatun ay adlun dhabitun. Kemudian disebutkan fihi, makna hadis syadz ialah hadis yang mana berlakunya percanggahan pengriwayatan daripada perawi yang thiqah, yang mana terdapat percanggahan itu pada hadis. Percanggahan itu pada hadis. Yakni maksud hadis di sini ialah berlaku percanggahan itu pada matan hadis, ai fi matnihi, pada matan hadis. Ini juga telah kita huraikan sebelum ini tentang maksud matan. Matan yakni alfazul hadis ataupun ma yantahi ilaihi ghayatus sanad, iaitu yang berada di penghujung sanad, itulah matan. Ataupun lafaz hadis itu adalah matan. Maka berlaku percanggahan pada matan hadis itu yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, maka menyalahi perawi thiqat ramai yang lain daripada matan tersebut. Ataupun berlakunya percanggahan dalam pengriwayatan hadis tersebut bukan pada matan, tapi berlaku pada sanad. Matan sama antara perawi yang thiqah dengan perawi thiqat ramai yang lain, ataupun perawi yang lebih thiqah daripada perawi yang thiqah tadi. Matanya sama tapi berbeza pada sanad hadis tersebut. Berlakunya perbezaan, berlakunya percanggahan. Perbezaan ataupun percanggahan. Perbezaan dan percanggahan yang bagaimana? Mukhalafah tersebut biziyadatin au nuqsan, disebutkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala. Maka percanggahan itu, perbezaan itu berlaku dengan sebarang pertambahan, ziyadah, pertambahan kepada matan hadis. Perawi thiqah ini meriwayatkan satu matan hadis yang ada pertambahan pada matannya, menyalahi dengan matan yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqat yang ramai ataupun perawi yang lebih thiqah daripada dia. Pada matannya bercanggah antara periwayatan thiqah dengan thiqat yang ramai ataupun yang lebih awthaq, lebih thiqah daripada perawi yang thiqah ini. Maka percanggahan ini berlaku dengan sebab ziyadah, pertambahan, ataupun nuqsan, ziyadah pada matan ataupun ziyadah pada sanad. Sanad pula berlakunya pertambahan dalam pengriwayatan perawi yang thiqah tadi. Maka dia menyalahi dengan pengriwayatan perawi thiqat ramai yang lain. Yang thiqat ni tak banyak, mungkin 6 perawi, tapi yang thiqah yang menyalahi ini 7, atau berlakunya 7 perawi dalam sanad hadis, pertambahan dalam sanad. Ataupun mungkin nuqsan berlakunya kekurangan dalam matan hadis.
Maknanya perawi thiqah ini meriwayatkan matan hadis yang ada kekurangan, dikurangkan pengriwayatan dalam matan hadis yang thiqah ini, menyalahi matan hadis siqat ramai yang lain yang mungkin panjang dari segi matannya, ataupun minta maaf, mungkin kurang daripada yang sepatutnya daripada siqat yang ramai tadi. Maksudnya siqah ini meriwayatkan nuksan pada matan, ada kekurangan pada matan yang diriwayatkan oleh perawi yang siqat yang ramai ini, ataupun berlakunya pengurangan pada sanad hadis. Perawi siqah ini meriwayatkan sanad hadis yang berlakunya pengurangan, yang bercanggah dengan pengriwayatan perawi siqat yang ramai tadi, ataupun yang lebih siqah daripada dia, yang mungkin lebih panjang sanadnya. Jadi ini yang disebutkan sebagai hadis yang syadz. Hadis yang syadz. Jadi maksudnya percanggahan hadis syadz ini boleh berlaku sama ada pada matan ataupun pada sanad hadis. Disebut sebagai syadz pada sanad ataupun syadz pada matan. Dan juga boleh jadi kepada syadz pada kedua-duanya. Syadz pada sanad dan juga syadz kepada matan, kedua-duanya sekali. Baik. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala al-mala. Jadi kita dah tahu hadis syadz iaitu hadis yang mana pengriwayatan seorang perawi yang thiqah yang menyalahi, yang berlaku percanggahan pada hadis dari segi sanad ataupun matan dengan pertambahan ataupun pengurangan pada sanad ataupun pengurangan pada matan ataupun penambahan pada sanad atau penambahan kepada matan, yang mana ia menyalahi, menyanggahi akan al-mala, menyalahi akan mala. Al-mala asalnya al-mala, al-mala asalnya al-mala, namun ditakhfifkan ataupun dibuang hamzah tersebut, diringankan kerana meraihkan wazan lah. Diiskankan, disukunkan mala kepada mala, asal mala'a, tapi jadi mala disukunkan kerana meraihkan wazan bait mustaf'ilun baharajaz, maka disukunkan. Kata Syekh Az-Zurqani dalam syarah Az-Zurqani ke atas Manzumah Baiquniyah ini, ataupun kerana niat untuk mewakafkan. Memang niat untuk wakaf. Wa ma yukhalif thiqatun fihil mala. Memang diniatkan untuk diwakafkan, untuk diberhentikan. Baik, jadi bersebut al-mala. Al-mala di sini dari segi ta'rifnya, maksudnya mala di sini ialah al-mala. Al-mala yakni al-jama'at al-thiqat. Ini al-jama'ah al-thiqat fima rawahu, iaitu sekumpulan ramai perawi-perawi thiqah. Bila thiqah maksudnya adil dan juga dhabit. Adil, udul dan juga dhabitin. Dhabitin. Maka menyalahi akan pengriwayatan perawi-perawi yang thiqah, yang ramai tadi. Maka ini disebutkan dengan bilangan yang ramai, kasratul adad. Maka pengriwayatan perawi yang thiqah ini yang menyalahi pengriwayatan thiqah ataupun thiqat, perawi-perawi thiqah yang ramai ini, maka disebabkan kasratul adad. Maka diutamakan pengriwayatan kasratul adad yang banyak bilangan perawi yang thiqat berbanding dengan satu riwayat yang thiqah saja, yang dia seorang saja bersendirian meriwayatkan sedemikian. Jadi maka didahulukan, ditakdimkan pengriwayatan yang thiqat. Pengriwayatan yang thiqat. Okey, ataupun apa maksud mala? Mala bukan saja bermaksud perawi-perawi thiqat ramai yang lain. Perawi thiqah ramai yang lain. Bukan itu sahaja, tetapi ia bermaksud au man huwa ahfazu au adbat. Maksudnya juga adalah sekiranya perawi thiqah itu menyalahi seorang perawi thiqah menyalahi akan pengriwayatan daripada seorang perawi yang lebih thiqah daripada dia.
yang lebih aula, yang lebih utama pengriwayatannya daripada perawi yang thiqah ni, ataupun ahfaz, adbaq yang disebutkan oleh Syarih rahimahullah ta'ala, perawi yang kedua ini lebih thiqah, lebih ahfaz, lebih hafiz, lebih dhabit berbanding dengan perawi yang pertama ini. Disebut sebagai mazid ad-dhabti. Yang kedua ini lebih dhabit daripada perawi yang pertama. Maka di sini berlakunya mukhalafah antara perawi yang thiqah dengan mereka yang lebih aula, ahfaz, awthaq, adbaq. Maka juga disebut sebagai hadis itu sebagai hadis yang syadz. Sekiranya mungkin dia bercanggah dengan seorang saja, bukan dia bercanggah dengan ramai thiqat, tapi yang dia bercanggah itu dengan perawi yang lebih ahfaz, lebih hafiz, lebih itqan daripada dia. Sebab kita tahu bahawa di kalangan para perawi hadis yang thiqat ini, mereka adanya martabatnya, bukan dalam satu martabat. Dalam martabat maratib ta'dil, para ulama membezakan martabat perawi-perawi yang thiqah. Ada yang paling thiqah, paling afdal sekali dalam pengriwayatan hadis, disebut sebagai awthaqun nas, perawi yang paling thiqah, paling afdal, paling adbaq, paling dhabit, paling ahfaz. Nah, ada perawi yang thiqatun, dia thiqatun sabit, ditakkidkan, dikuatkan, dia thiqah, tapi dia rendah sedikit daripada perawi yang pertama, martabat yang pertama. Tak ada perawi yang martabat yang ketiga thiqah, dia thiqah, dia tak thiqatun, dia thiqah saja. Dan ada yang rendah daripada thiqah, disebut sebagai saduq, perawi yang saduq, yang benar dalam pengriwayatannya. Maknanya ada masa mungkin dia ada melakukan kesalahan dalam pengriwayatannya. Sebab bukan semua perawi yang thiqah itu, perawi yang dhabit itu berada pada martabat yang sama dari segi kekuatan hafazan. Macam kita kata, kita buat contoh, kalau kita seorang itu dia hafalannya itu mungkin ada yang 100%, ada yang mungkin 90%, ada yang 80% hafazannya. Kesemua itu A, dikira sebagai A hafazannya, tetapi berbeza kedudukannya antara satu martabat dengan satu martabat yang lain. Baik. Jadi itu maksud al-mala di sini. Itulah di sana penting untuk mempelajari ataupun mengetahui tentang as-siqat ini, tentang ma'rifatus siqat, mengetahui perawi-perawi yang siqah, kerana ia merupakan kunci dalam kita nak menentukan sanad hadis itu, adakah sanadnya kuat ataupun lemah, sahih, hasan, makbul ataupun mardud lah. Dan banyak kitab-kitab musannafat yang mengarang tentang menyebut tentang perawi-perawi yang thiqat ini. Ada yang ditulis secara khusus tentang perawi-perawi yang thiqah. Antaranya adalah kitab Tarikh Al-Thiqat yang ditulis oleh Al-Hafiz Abil Hasan Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Ijli, wafat tahun 261 Hijrah. Juga ada kitab Al-Thiqat yang dikarang oleh Al-Hafiz Abi Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti. Imam Ibn Hibban ada karang kitab Al-Thiqat. Demikian juga ada kitab Tarikh Asma' Al-Thiqat mimman naqala anhum al-ilm, yang dikarang oleh Umar bin Ahmad bin Shahin Al-Wa'iz, wafat tahun 385 Hijrah. Dan juga ada kitab Ar-Ruwah Al-Thiqat Al-Mutakallam Fihim Bima La Yujab Radduhum, karangan Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi, wafat tahun 748 Hijrah. Itu antara kitab thiqat yang menulis tentang perawi-perawi yang thiqah. Baik, jadi bila sebut tadi adanya al-mala, hadis syadz, hadis yang mana pengriwayatan thiqah yang menyalahi, bercanggah pada sanad ataupun matan hadis, yang menyalahi pengriwayatan al-mala', sekumpulan perawi-perawi hadis yang ramai, yang lebih dhabit, yang lebih thiqah, ataupun menyalahi perawi yang lebih, seorang perawi yang lebih thiqah daripada dia, ataupun lebih ahfaz, lebih adbaq daripada perawi yang thiqah tadi. Jadi maknanya ada dua hadis yang bercanggah. Hadis thiqah menyalahi hadis yang lebih thiqah daripada dia, ataupun menyalahi hadis yang lebih ramai perawi-perawi thiqah ini. Maka adanya yang, tentulah ada yang rajih,
ada yang marjuh. Maka pengriwayatan yang rajih, yang kuat, maka disebut sebagai mahfuz ataupun mahfuzah. Hadis yang mahfuz, riwayatan mahfuzah. Pengriwayatan yang terpelihara, yang terjaga daripada syaz tadi. Maka yang bercanggah itu disebut sebagai syaz. Dinamakan pengriwayatan yang marjuhah, yang tidak kuat ini sebagai syadz, walaupun yang meriwayatkan hadis ini adalah siqah, tapi disebabkan dia menyalahi pengriwayatan siqat ramai yang lain dan juga menyalahi pengriwayatan seorang perawi yang lebih siqah daripada dia, maka dia disebut sebagai syadz. Sebagai syadz. Maka dia ada syadz, dia ada mahfuz yang menyalahi pengriwayatan yang lebih thiqah ataupun yang lebih ataupun menyalahi perawi-perawi yang thiqat ramai yang lain, maka yang menyalahi ini dipanggil sebagai syadz. Maka yang periwayatan yang ramai thiqat tadi, apa yang lebih kuat tadi, disebut sebagai mahfuz. Pengriwayatan yang mahfuzah ataupun hadis yang mahfuz, yang menyalahi, yang bersalahan, disebut sebagai syadz, hadis yang syadz, walaupun yang meriwayatkan itu adalah perawi yang thiqah. Sebab itulah para ulama mentakrifkan hadis asy-syadz sebagai hadis alladhi rawahu thiqah mukhalifan fil matni aw fis sanadi man kana arjaha minhu bimazidi dhabtin aw kathrati adadin. Iaitu hadis syadz. Hadis syadz ialah hadis yang mana diriwayatkan oleh perawi yang thiqah yang menyalahi dari sudut matan ataupun sanad hadis dengan pengriwayatan mereka yang lebih arjah, yang lebih kuat pengriwayatannya, dengan sebab mazid al-dhabti, yakni perawi itu mungkin lebih dhabit daripada perawi yang thiqah tadi, ataupun kathrati adadin, ataupun disebabkan ramai perawi-perawi yang thiqah ini, maka perawi yang thiqah seorang ini menyalahi pengriwayatan ramai perawi-perawi thiqat yang lain. Jadi inilah kata para ulama, kata Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala, maka inilah ta'arif yang diredai di sisi para jumhur, para ulama hadis, dan ini juga yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam dalam mazhab kita, yang mana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan para ulama-ulama Hijaz, maka mereka berpandangan bahawa hadis syadz ialah ma rawat thiqah mukhalifan li riwayatin nas. Perawi yang thiqah, hadis yang syadz ialah hadis yang mana diriwayatkan oleh perawi yang thiqah yang menyalahi akan pengriwayatan an-nas. An-nas ini ialah hufaz, menyalahi akan pengriwayatan para hufazul hadis, para ulama-ulama yang hafiz dalam ilmu hadis. Maka pengriwayatan thiqah seorang ini menyalahi pengriwayatan thiqat ramai yang lain. Maka itulah ta'rif hadis asy-syadz dari segi istilah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah ta'ala juga ada menakal ataupun menyebut dalam tahqiq beliau dalam kitab Tadribur Rawi, menyatakan khulasah kepada perbezaan pandangan para ulama terhadap hadis syadz, ini ta'rif terhadap hadis syadz. Antaranya beliau simpulkan, pertamanya ialah syadz menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan mereka yang berpandangan dengan seperti beliau, iaitu tafarrud as-thiqah bihaditsin an jama'ati thiqat. Semata-mata tafarrud as-thiqah, perawi yang thiqah itu bersendirian dalam pengriwayatan hadis berbanding dengan pengriwayatan jamaah thiqat yang lain, maka itulah hadis syadz menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Manakala menurut pendapat Al-Khalili, Abu Ya'la Al-Khalili,
ulama yang wafat tahun 446 Hijrah. Ulama yang terkenal dalam ilmu hadis dan ilmu jarh wa ta'dil. Beliau ada karang kitab Al-Irsyad fi Ma'rifati Al-Muhaddithin ataupun fi Ma'rifati Ulama Al-Hadis. Jadi beliau berpandangan bahawa hadis asyadz ini ialah tafarrudur rawi bi haditsin sawa'un kana thiqatun au ghairu thiqah. Sama berlakunya bersendirian perawi hadis, sama ada itu perawi yang siqah ataupun tidak siqah, maka dia itlakkan, umumkan. Kalau perawi itu siqah ke tak siqah, kalau dia bersendirian dalam pengriwayatan dikira sebagai syadz. Maka sedangkan perawi yang tak siqah tak disebut sebagai syadz menurut jumhur para muhaddisin, kerana perawi yang tidak siqah, maka bila dia bersalahan dengan perawi yang siqat, maka dia disebut sebagai hadis munkar. Dan pendapat yang ketiga menurut Imam Hakim An-Naisaburi, pengarang kitab Mustadrak ala Sahihain, kitab Ma'rifatu Ulumul Hadis, Imam Hakim An-Naisaburi, beliau menyebut tentang tafarrudus thiqah faqat. Semata-mata seorang thiqah itu bersendirian saja, sama ada dia menyalahi ke tak menyalahi, tetap dipanggil sebagai syadz. Namun pendapat yang paling rajih ialah pendapat yang pertama tadi, pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, namun ditambah oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 852 Hijrah, yang mana Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala maka telah menambahkan sedikit ta'rif untuk menjadikan hadis syadz ini ta'rifnya yang lebih jami' dan mani', lebih rajih lagi ta'rifnya, dengan menyebut ialah idza khalafa thiqatu jama'at thiqat أو خالف الثقة من هو أرجح منه ضبطا أو غير ذلك من المرجحات. Iaitu bila seorang perawi yang thiqah itu menyalahi pengriwayatannya dengan sekumpulan thiqat yang ramai, ataupun khalafa bercanggahan pengriwayatan thiqah dengan pengriwayatan perawi yang arjah, yang lebih rajih daripada dia dari segi dhabtan, dari segi dhabitnya, ataupun selain daripada dhabit yang boleh ditarjihkan, yang boleh ditentukan mana riwayat yang lebih kuat, mana yang lemah, berdasarkan mungkin faktor, kata Syekh Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Wasit dalam ilmu mustalah hadis, maka menyebut antaranya dari segi dari segi sebab-sebab tarjih yang lain selain daripada dhabit, ialah dari segi faqihnya perawi tersebut, bukan sekadar dhabit saja, tapi faqih terhadap kefahaman hadis tersebut, ataupun dari segi dari segi ulu sanad, ketinggian sanad ali, maka mungkin perawi yang thiqah ini sanadnya nazil, perawi yang lebih thiqah ini lebih ali. Adapun ada pengriwayatan sanad yang nazil dengan sanad yang ali, maka diutamakan sanad yang ali berbanding dengan sanad yang nazil. Tentang sanad ali, sanad nazil ni juga telah kita huraikan dalam majlis sebelum ini. Dirujuk video tentang perbahasan hadis yang ali dengan hadis yang nazil. Baik. Jadi ta'rif al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar mentarifkan bahawa hadis syadz ma rawahu al-maqbul mukhalifan liman huwa awla minhu limazidi dhabtin aw kathrati adadin aw ghairi dhalika min wujuhi tarjihat. Inilah pendapat, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, inilah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipegang di sisi para muhaddisin terhadap ta'rif asy-syadz berdasarkan istilah para ulama-ulama hadis. Disebut rawahul maqbul, bukan saja rawahul thiqah. Al-Hafiz Ibn Hajar meletakkan ma rawahul maqbul, maksudnya ada perawi-perawi yang mungkin darjat saduq,
maka dia menyalahi perawi-perawi yang thiqah, juga disebut sebagai syadz. Bukan saja perawi yang syadz yang menyalahi perawi thiqat ramai yang lain, maka boleh termasuk juga perawi yang saduq yang dihukumkan oleh para ulama sebagai saduq, perawi yang benar dalam periwayatannya, maka dia menyalahi dengan perawi-perawi yang thiqat ramai yang lain ataupun yang lebih rajah, yang lebih kuat daripada dia, maka juga disebut sebagai hadis yang syadz. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat, dalam kalam syarih tadi boleh disebutkan wa ma yukhalif fihi al-mala. Disebut al-mala tadi, disebut mala dalam kalam nazim tadi, maka mala itu merangkumi maksud mukhalafah as-siqah liman huwa awsaq minhu. Bukan setakat hanya mala itu maksud mala jamaah as-siqah, tapi termasuk juga ialah mukhalafah as-siqah liman huwa awsaq minhu, yang lebih siqah daripada perawi yang siqah tadi. Baik. Kemudian lagi kalau kata syarih rahimahullahu ta'ala meletakkan satu qaid yang penting, ma'a adami imkanil jam'i, maka berserta dengan tidak mungkin boleh dihimpunkan al-jam'u baina riwayatain, tak boleh nak himpunkan antara dua riwayat ini, antara riwayat yang syadz dengan riwayat yang mahfuz. Riwayat yang syadz dengan mahfuz ni memang tak boleh nak dihimpunkan, al-jam'u, nak dihimpunkan, nak dipanggil kaedah al-jam'u baina riwayatain yang nampak bercanggah. Tak boleh nak disatukan periwayatan ini, tak boleh nak ditafsirkan dengan satu tafsiran yang boleh diterima kedua-dua periwayatan ini. Boleh sebut tadi tak boleh himpunkan, tak boleh al-jam'u, maka sudah tentulah kena terima salah satu dan tolak salah satu. Bi an yalzamu, ni kata syarah, bi an yalzamu min qabulihi raddu ghairihi. Maka dia sebut tak boleh jamak, hanya boleh terima satu riwayat dan tolak lagi satu riwayat. Maka hadis yang syaz ditolak, maka hadis yang mahfuz maka diterima, dipegang oleh para ulama. Maka syaz tertolak sebab dia hadis yang dhaif, kerana dia bersalahan dengan pengriwayatan perawi yang thiqat yang ramai dan juga perawi yang lebih thiqah daripada dia. Perbahasan tentang al-jam'u ini juga dibincangkan oleh para ulama, yang mana hadis syadz ini dapat diketahui dengan bagaimana? Dengan cara para ulama meneliti akan hadis yang bercanggah ini. Hadis yang bercanggah ini sekiranya dapat dijamakkan, dijamakkan ini dapat disatukan, yang ini dapat dihimpunkan bersama dan berpegang dengan kedua-dua hadis yang nampak bercanggah ini, maka disebut sebagai mukhtalifil hadis. Hadis al-mukhtalif, hadis yang zahir nampak bercanggah tetapi hakikatnya tidaklah bercanggah antara satu sama lain, kalau boleh dijamakkan. Kalau tak boleh dijamakkan, para ulama hadis akan cuba meneliti dari segi tarikh hadis tersebut, mana yang dahulu, mana yang terkemudian. Maka ini yang disebut sebagai hadis yang nasikh, hadis yang mansukh. Mana yang dahulu maka menjadi mansukh, mana yang terkemudian menjadi nasikh. Maka dia ada nasikh dan juga adanya nasikh dan mansukh. Mansukh yang terawal, nasikh yang terkemudian. Maka hadis yang terkemudian menasahkan hadis yang terdahulu. Macam hadis larangan menziarahi kubur. Kemudian Nabi adanya hadis yang mengizinkan, fazuru, Nabi suruh kita menziarahi kubur untuk mengingati akan mati. Maka hadis menziarahi kubur itu menasahkan hadis yang melarang untuk ziarah kubur. Itu kalau boleh dilihat pada tarikh, dari segi bilakah, mana yang terawal, mana yang terkemudian. Kalau para ulama hadis meneliti dan tak boleh tahu tentang tarikh, tarikh hadis tersebut, mana terdahulu, mana terkemudian, maka akan dilihatlah, dilihat pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka dilihat adakah di sana berlakunya syadz ataupun
ataupun tidaklah, ataupun tidak. Kalau tak boleh ditarjihkan mana salah satu yang kuat, mana satu yang lemah, maka para ulama akan tawakuf. Sehinggalah adanya tarjih yang dapat mentarjihkan mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Jadi bila sebut tadi, bila mungkin mentarjihkan, maka dipeganglah yang kuat tadi, sebab menggunakan kaedah yang menyebut al-amal bidalilin aula min ihmalid dalilain. Maka dengan berpegang dengan satu dalil itu lebih utama daripada mengabaikan kedua-dua dalil tersebut. Jadi kalau tak boleh nak tarjih, maka akan tawakuf. Ulama akan berhenti untuk nak berpegang antara kedua tersebut, kerana mana mungkin boleh berlakunya ta'arud satu kalam ucapan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan untuk mengetahui tentang hadis syadz ini bukan suatu yang mudah, suatu yang senang. Ia suatu ilmu yang hanya diketahui oleh para ulama yang mahir, yang pakar dalam ilmu hadis, dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu rijal hadis, dalam fiqhul hadis, untuk nak meneliti akan hadis-hadis yang syadz ini. Sebab itulah hadis syadz ini, kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tadribur Rawi, bahawa hadis syadz ini disebabkan payahnya untuk mengetahui tentang hadis syadz ini, maka para ulama, tak ada satu pun para ulama silam yang mengkhususkan dalam penulisan mereka tentang hadis syadz ini, tentang penglihatan hadis yang syadz ini. Berbeza dengan hadis mu'allal ataupun hadis yang ada illah, maka para ulama membukukan tentang hadis-hadis yang mu'allal ini. Maka hadis syadz lebih daqiq, lebih terperinci, yang sukar untuk nak diketahui, melainkan oleh para ulama-ulama yang mahir dalam ilmu hadis, ilmu rijal, dan juga faqih dalam memahami nas hadis ini, yang mahir dalam ilmu usul al-fiqh, dalam nak istidlal nas yang mungkin nampak berlakunya percanggahan tersebut. Jadi itulah kata Syarih rahimahullahu ta'ala, dengan maksud ma'adami imkanil jam'i, syarat qaid penting untuk menjadikan hadis itu hadis syadz bila mana tak boleh nak himpunkan kedua-dua hadis tadi. So kalau boleh himpunkan antara kedua hadis yang bercanggah tadi, tak dipanggil sebagai syadz. Kalau tak boleh himpunkan pengliwatan perawi yang thiqah dengan thiqat ramai yang lain ini, maka bila tak boleh himpunkan imkanul jam'i, tak boleh, maka ketika itulah dia menjadi hadis syadz. Kena terima hadis yang kuat, yang rajih, dan kena tolak hadis yang marjuh. Yang marjuh itu sebagai syadz, yang kuat, yang rajih itu sebagai mahfuz. Jadi kata Syarih rahimahullahu ta'ala, fasyadzu ay fahuwa al-musamma. Fasyadzu ini dibaca dengan takhfif, tak ada tasydid. Sepatutnya fasyadzu, tapi dalam nazim meletakkan secara takhfif fasyadzu, kerana nak menjaga akan wazan baiklah. Fasyazuwal maqlubu qismani tala. Nak meraihkan wazan, maka tidak ditasydidkan. Kalau baca fasyadzu, maka dia akan lari pada wazan bait tersebut. Baik. Jadi fasyadzu sepatutnya syadzu, tapi disebut dalam kalam nazim fasyadzu, ay fahuwa al-musamma indahum bisyadz. Maka fa di sini maksudnya ialah fahuwa al-musamma, maka hadis yang menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, yang menyalahi akan pengliwayatan sejumlah ramai perawi thiqah yang lain, ataupun yang lebih thiqah daripada perawi thiqah tersebut, maka dinamakan di sisi para ulama hadis sebagai syadz, sebagai hadis yang syadz.
Yang mana hadis syadz ini al-mushtarati intifa'uhu fi haddis sahih. Maka hadis syadz inilah hadis yang mana menjadi syarat perlu untuk intifa'uhu, mesti dinafikan. Syadz ini terdapat dalam hadis sahih. Nak menjadikan satu hadis itu hadis yang sahih, maka mestilah dinafikan adanya berlaku syadz pada sanad ataupun matan hadis sahih tersebut. Kalau hadis sahih tersebut adanya syadz pada matan, adanya syadz pada sanad, tak boleh dipanggil sebagai hadis sahih. Sebab hadis sahih mesti cukup 5 syarat yang telah kita sebutkan pada awal perbahasan Manzumah Baiquniyah ini, yang pada bait yang ketiga, awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Tak boleh berlaku syadz, tak boleh berlaku illah. Mestilah bersambung sanadnya, tak berlaku syadz, tak berlaku illah, dan mestilah diriwayatkan oleh perawi yang adil dan perawi yang dhabit. Itu 5 syarat hadis sahih. Jadi kena nafi akan syadz dalam syarat untuk menjadikan hadis itu hadis yang sahih. Baik, kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, amma idza amkana al-jam'u fala yakunu syadzan. Kalau adapun sekiranya amkana al-jam'u, boleh dilakukan jamak, boleh dihimpunkan antara dua riwayat thiqah dengan thiqat ramai, ataupun thiqah dengan perawi yang lebih thiqah tadi, yang nampak bercanggah itu, maka boleh dijamakkan. Kata syarih, fala yakun syadzan, maka ia tidak dipanggil sebagai syadz, dipanggil sebagai mukhtalif hadis ataupun hadis al-mukhtalif. Wa yuqbalu hadis thiqah hina idzin, dan ketika itu hadis thiqah yang menyalahi periwayatan thiqat ramai tadi ataupun menyalahi perawi yang lebih thiqah daripada dia tadi, maka hadis thiqah ini diterima sebab boleh dijamakkan antara kedua-dua riwayat tersebut. Ini kita lihat contoh untuk lebih kita fahami tentang hadis syadz ini. Bagaimana berlakunya mukhalafah pada sanad, pada matan ataupun pada sanad hadis. Baik. Misal, qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, mithalu syudzudzi fil matni. Contoh syadz, berlakunya syadz dalam matan hadis. Disebut oleh syarih rahimahullahu ta'ala, ma rawahu Abu Dawud wa ghairuhu min hadis Abdul Wahid ibni Ziyad 'an al-A'mash 'an Abi Salih 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, idza shalla ahadukum raq'atayil fajri falyattaji' 'an yaminih. Sekejap, sebentar saya kongsikan. Okay, harapnya boleh nampak nota yang saya cuba buat ni. Misal asyuzuz fil matan, contoh syadz pada matan, iaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan dia. Dalam kitab Sunan Abi Dawud, okey, dalam Sunan Abi Dawud ini maka disebutkan dengan sanadnya, wa anhu bihi qal haddatsana Musaddadun, guru pada Imam Abu Dawud Musaddad, wa Abu Kamilin wa Ubaidullah bin Umar bin Maisarata. Ada 3 orang guru Imam Abu Dawud. Qalu haddatsana Abdul Wahid. Ini dikatakan hadis dengan jalan Abdul Wahid, yang mana Abdul Wahid ibnu Ziyad ini mengambil sanadnya daripada Al-A'mash an Abi Salihin an Abi Hurairah. Daripada Abdul Wahid ambil daripada A'mash ambil daripada Abi Salih ambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Ini pergi marfu', hadis daripada Abu Dawud ini dengan sanadnya sampai kepada Abi Hurairah dan sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ini hadis yang marfu', sampai sanadnya kepada Rasulullah. Kita dah bincang hadis marfu', wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u, kata nazim rahimahullahu ta'ala. Jadi
Rasulullah SAW telah bersabda, daripada Abi Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum rak'ataini qabla subhi falyattaji' ala yaminih." Apabila salah seorang daripada kamu menunaikan salat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat qabla ataupun rak'atai al-fajri ataupun qabla subhi, 2 rakaat sebelum solat subuh, sebelum solat fardu, Nabi sebut falyattaji', maka berbaringlah di atas lambung kanan kamu, an yaminih, berbaringlah di atas lambung kanan. Baik, jadi ini dipanggil contoh hadis yang berlakunya syadz pada mana? Pada matan hadis. Pada matan hadis berlaku syadz. Kenapa berlaku syadz pada matan? Kata Syarih rahimahullahu ta'ala, fa'innal mahfuz riwayatuhu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la min qawlihi. Ini sebab kenapa menjadi syadz pada matan, iaitu kerana sesungguhnya hadis yang mahfuz, pengriwayatan yang mahfuz ataupun hadis al-mahfuz ataupun riwayat al-mahfuzah adalah riwayat daripada fi'il perbuatan Nabi yang dinakalkan oleh sahabat Nabi, bukannya daripada ucapan yang Nabi suruh. Bukan Nabi suruh, Nabi tak bersabda, tapi Nabi melakukan lalu sahabat menakalkan perbuatan Nabi. Maka hadis ini bukannya hadis yang menjadi hadis qauli, tapi hadis yang fi'li. Hadis yang fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini adalah riwayat Abu Daud, riwayat Imam Tirmizi pun daripada Abdul Wahid Ibnu Ziyadin, daripada Amash, daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW. Ini yang sama, dan juga riwayat Tirmizi menyebut tentang ucapan Nabi. Nabi mengucapkan, idza shalla ahadukum rak'atai al-fajri falyattaji' ala yaminih. Juga benda yang sama dari riwayat Imam Tirmizi. Jadi yang mahfuznya ialah apa? Yang mahfuz ialah riwayat Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah dengan sanadnya, wa anhu bi qala haddatsana Umar bin Hisham qala haddatsana an-Nadr bin Shumail qala akhbarana Syu'bah qala haddatsani Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shalla rak'atai al-fajri ittaja'a. Adalah Rasulullah SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW itu apabila dia selesai solat 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum solat fardu subuh, ittaja'a, maka baginda Nabi berbaring, mengiring. Ittaja'a, berbaring dengan mengiringi di atas rusuk kanannya ataupun atas lambung kanannya. Dalam riwayat yang lain lah, riwayat Imam Bukhari sebut syiqqihil ayman, syiqqil ayman. Juga dalam riwayat Sahih Muslim juga menyebut benda yang sama. Jadi dalam riwayat Ibnu Majah ini, maka inilah yang mahfuz. Yang mahfuznya daripada riwayat Ibnu Majah ini, yang mana riwayat Ibnu Majah ini jalannya dengan jalan Syu'bah. Tariknya tarik Syu'bah, kita hijaukan Syu'bah. Kalau lihat riwayat yang syaz tadi daripada Abdul Wahid, Abdul Wahid ini diambil daripada Amash. Maka riwayat Abdul Wahid diambil daripada Amash ini. Abdul Wahid anak murid kepada Amash. Maka riwayat dia seorang sahaja menyalahi pengriwayatan yang thiqah, yang lebih thiqah daripada antaranya Syu'bah. Syu'bah ambil daripada Suhail ibnu Abi Saleh, yang mana Suhail ambil daripada abinya, bapaknya itu Abi Saleh, yang Abi Saleh ambil daripada Abi Hurairah, dan bukannya marfu' kalam itu kepada baginda Nabi, sebaliknya setakat Abi Hurairah saja kalamnya, tetapi kerana dia adalah hadis fi'li, maka juga dinisbahkan kepada baginda Nabi SAW,
maka hadis ini menjadi hadis fa'il, hadis perbuatan baginda Nabi SAW, bukannya ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka mukhalafah ini berlaku pada matan hadis. Adakah itu Nabi bersabda ataupun dia adalah perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak boleh dijamakkan, maka diutamakan riwayat Syu'bah ini ke atas riwayat Abdul Wahid Ibnu Ziyad. Demikian juga dalam riwayat Aisyah. Nah, ni Abu Hurairah ada riwayat Aisyah menceritakan tentang benda yang sama, maka pengriwayatan ini menyalahi pengriwayatan yang siqah yang lain lah, iaitu dalam riwayat Aisyah tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam sahih mereka berdua, maka ditakdimkan, didahulukan hadis yang mahfuz ke atas hadis yang syadz tadi. Maka wanfarada Abdul Wahid bihadzal lafz, maka hanya riwayat Abdul Wahid saja daripada Amash yang meriwayatkan dengan lafaz ini, iaitu baginda Nabi bersabda. Itu maksud contoh mukhalafah thiqah dengan pengriwayatan yang thiqah yang lain. Kemudian misal yang kedua, contoh yang kedua, contoh pada sanad. Wa mithalu fis sanad. Wa mithalu fis sanad. Contoh yang kedua. Wa mithaluhu fis sanad ialah ma rawahu Hammad ibn Zaid an Amr ibn Dinar an Ausajah. Maka ini contoh berlakunya syadz pada sanad hadis daripada riwayat Hammad bin Zaid yang ambil daripada Amru bin Dinar yang ambil daripada Ausajah, maka diriwayatkan secara mursal. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Anna rajulan, bahwasanya seorang lelaki, tuwfiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam yada' warithan illa maulahu wa a'taqahu. Bahwasanya seorang lelaki telah wafat, telah diwafatkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedangkan walam yada', sedangkan dia tidak meninggalkan seorang pun waris, kecuali maula, kecuali seorang hamba yang dia telah merdekakannya. Jadi ini contoh hadis syadz yang berlaku pada sanad hadis, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Adapun hadis yang mahfuz, hadis yang mahfuz adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Itu kata Syarih rahimahullahu taala, fa innal mahfuza fihi, dan sesungguhnya pengriwayatan ataupun hadis yang mahfuz terhadap riwayat tersebut ialah ma rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa Ibn Majah min tariq Ibn Uyainah an Amrin, yani Amr bin Dinar an Ausajah an maulahu bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka periwayatan yang mahfuz, yang terpelihara, yang rajih, yang kuat terhadap riwayat hadis ini ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan juga Ibnu Majah daripada jalan Ibnu Uyainah, itu Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah yang ambil daripada Amru bin Dinar, yang ambil daripada Ausajah, yang Ausajah ambil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Inilah hadis yang mahfuz. Ini contohnya hadis mahfuz oleh Imam Tirmizi dengan sanadnya, wa anhu bi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Ausajah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Maka dengan jalan Sufyan, jalan Sufyan. Kalau jalan Hammad bin Ziyad, dia seorang yang meriwayatkan hadis ini secara mursal, yakni digugurkan perawi di kalangan sahabat. Ausajah bukannya sahabat, kan? An Ausajah, maka digugurkan sahabat, kan disebut wa mursalun minhu sahabiyyu saqat,
maka digugurkan sahabat, maka jadi mursal. Maka ini jalan Hammad bin Zaid. Ini kita sebut Hammad bin Zaid ini jalannya jalan yang syadz. Hammad bin Zaid. Yang mahfuz ialah jalan riwayat Sufyan ibnu Uyainah yang ambil daripada Amru, sama. Hammad bin Zaid ambil daripada Amru. Sufyan pun ambil daripada riwayat Amru bin Dinar. Juga daripada Aus saja, tetapi sebenarnya sampai kepada Ibnu Abbas, maula tuan kepada Aus saja, iaitu Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas yang mengisahkan, menyebut tentang kisah ini, bahawasanya seorang lelaki telah meninggal pada zaman Nabi SAW dan dia tidak meninggalkan seorang waris melainkan seorang hamba yang dia telah merdekakan. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam mirathahu, maka Nabi pun memberikan hamba tadi akan warisan harta pusaka daripada tuannya yang meninggal tanpa ada waris. Ini panggil zawil arham. Pada zaman itu adanya hamba yang dimerdekakan, adanya mawali ataupun al-wala, kan? Minta maafkan al-wala, sebagai hamba yang dimerdekakan lah. Hamba yang dimerdekakan, maka dia boleh mendapat harta daripada tuannya, ataupun tuannya boleh mendapat harta daripada hamba yang dia merdekakan kalau hambanya itu meninggal dan meninggalkan harta. Maka boleh saling mewarisi, kerana ada 3 sebab boleh mendapat harta warisan. Yang pertama dengan sebab keturunan, yang kedua dengan disebabkan perkahwinan, yang ketiga adalah disebabkan memerdekakan hamba. Tapi sebab ketiga ni sudah pun tidak ada hari ini, maka tinggal 2 sebab sahaja untuk mempusakai harta. Untuk mewarisi harta pusaka ada 2 sebab sahaja, iaitu yang pertama ialah dengan sebab keturunan. Keturunan daripada ke atas ke bawah sisi, ataupun disebabkan perkahwinan, suami isteri. Bila berkahwin saja, ada isteri meninggal, suami berhak mendapat harta pusaka. Suami meninggal, isteri berhak mendapat harta pusaka. Itu 2 sebab yang masih kekal sehingga ke hari ini. Jadi dalam riwayat Sufyan bin Uyainah ini, maka inilah riwayat yang mahfuz. Maka riwayat Hammad bin Zaid dia sendirian meriwayatkannya secara mursal. Sebaliknya riwayat Sufyan menyebutnya sehingga sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Juga demikian riwayat Ibnu Majah, sama juga daripada gurunya Ismail bin Musa, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Amru bin Dinar, daripada Aus saja, an Ibnu Abbas qal, juga sama matanya. Mata rajulun ala ahdi Rasulillah SAW wa lam yada' lahu warithan illa 'abdan wa a'taqahu fadafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam mirathahu ilaihi. Jadi maka riwayat Sufyan bin Uyainah adalah riwayat yang mahfuz, maka dia rajih, lebih kuat berbanding dengan riwayat Hammad bin Zaid. Demikian juga adalah riwayat Hammad bin Salamah, yang juga sama seperti riwayat Sufyan bin Uyainah, yang mana ditabi'kan. Juga demikian Ibnu Juraij juga menuruti pengriwayatan daripada Amru bin Dinar sehingga sampai kepada Ibnu Abbas. Baik. Jadi kata syarih rahimahullahu taala, wa yuqabilu syadza al-mahfuzu, maka dan yang yuqabil, yang berlawanan dengan syadz, dan yang berlawanan dengan syadz ialah mahfuz. Wa yuqabilu, dan di yuqabil, dan di yang berlawanan, yang bertentangan dengan hadis yang syadz ini adalah disebut sebagai mahfuz. Jadi syadz yang menyalahi rawi pengriwayatan yang lebih thiqat ataupun rawi yang lebih thiqah daripada dia, maka yang menyalahi ini sebagai syadz, maka berlawanannya ialah mahfuz, rawi yang pengriwayatan yang rajih, yang lebih kuat, maka syadz yang marjuh. Wa hukmul awwali ad-dha'fu, maka hadis syadz hukumnya sebagai hukum hadis yang dhaif, lemah hadis syadz ini.
walaupun yang meriwayatkannya adalah perawi yang thiqah. Bi khilafil mahfuz, berbeza dengan hadis yang mahfuz, fal qabul, maka hadis mahfuz hadis yang diterima. Kenapa? Lishtimalihi ala sifatin muqtadiyatin litarjih. Kerana hadis mahfuz ini meliputi akan sifat-sifat yang muqtadiyah, yang membawa kepada tarjih. Maka dia ni boleh mentarjihkan riwayat yang marjuh tadi. Maka dia lebih kuat berbanding dengan riwayat yang marjuh, yang lemah tadi. Kenapa? Sebab kathrati adad. Kerana banyaknya bilangan perawi-perawi thiqah yang riwayat benda yang sama. Tiba-tiba ada perawi thiqah seorang menyalahi pengriwayatan thiqat yang ramai ini. Maka dengan sebab banyak bilangan tadi, ataupun quwwati hifzin, ataupun perawi thiqah ini menyalahi pengriwayatan perawi yang lebih thiqah daripada dia, maka dengan sebab quwwati hifzin ini, maka ditarjihkan riwayat yang kuat hafazan berbanding dengan perawi yang hanya kuat, yang biasa saja hafazannya, ataupun dhabtin, kuat dhabitnya dengan pengriwayatan yang biasa saja dhabitnya. Maka diutamakan, didahulukan, diterjihkan, dikuatkan pengriwayatan yang lebih kuat tadi. Itulah perbahasan tentang hadis syadz yang boleh kita ambil pada malam ini. Boleh ambil pada malam ini. Jadi asalnya setakat itu dahulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada majlis yang akan datang, insyaAllah, tentang hadis al-maqlub wal maqlubu qismani. Dan hadis maqlub itu ada dua kisim, yang mana datang selepas perbahasan hadis syadz, yang menuruti akan hadis syadz. Baik. Wallahu alam. Jazakumullah khairan katsira kepada semua yang mendengar, yang mengikuti akan pengajian kitab At-Taqrirat Saniyah ini, ilmu mustalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita untuk memahami dan berkhidmat kepada hadis dan juga sunnah Nabi dengan menguasai ilmu mustalah hadis dan ilmu ulumul hadis ini dengan sebaik mungkin, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasanya sekian itu dahulu, mohon maaf. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Mari sama-sama kita membaca akan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله أعلم. Tangguhkan sesama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.